wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Menghuraikan berkenaan dengan kitab falsafah ilmu kalam. Okey, jadi saya test dulu di Google Meet semua dengar audio clear ke tak? Clear, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, kita tengok kawan. Okey, masuk ada lagi ramai ni. Okey, insya-Allah ni adalah satu kitab yang menarik yang ditulis oleh Dr. Ali Mahmud Al-Umari. Dia ni orang, tak silap saya, orang Jordan. Kemudian dia sambung PhD di UIA. Kemudian sekarang dia bertugas sebagai pensyarah di Universiti Turki, tak silap tu, Jamiah Sultan Muhammad Fatih, Istanbul. Okey, jadi banyaklah video-video berkenaan dengan Dr. Ali Umari ni membahaskan tentang falsafah, akidah, mata umum Ibrahim. Banyaklah dia dengan Dr. Hamzah Bakri tu macam satu tempat, satu universiti. Banyak juga video-video dia dekat markas Izve kalau tak silap saya. Jadi insya-Allah falsafah ilmu kalam ni kalau kita tengok dia punya tajuk pun dah menarik. And sebab apa? Okey, admit all. Okey, sebab buku ni dia membincangkan satu perkara yang sangat penting dalam perkembangan ilmu kalam. Dia falsafah ni dia muncul selepas mana berkembangnya ilmu kalam tersebut. Jadi bagi orang yang dapat mengenal pasti tentang perubahan metodologi, manhaj, kaedah yang dilakukan ataupun perubahan tersebut oleh mutakallimin. Jadi bila dia dapat melihat trend perubahan tersebut, maka dia menulis tentang khulasah daripada worldview dia ataupun kefahaman dia tentang kajian-kajian dia terhadap metodologi, kaedah, maqasid yang dikemukakan oleh mutakallimin. Jadi macam tu juga kalau kita nak tengok falsafah makanan orang Melayu. Contoh, kalau kita orang yang dari segi antropologinya, kita orang yang mampu untuk mengecapi atau memahami trend contoh pemakanan orang Melayu. Kita tengok orang Melayu ni dia makan based on apa? Ada yang based on tepung, based atau berasaskan kepada tepung, berasaskan kepada beras, berasas kepada nasi. Jadi kita tengok daripada tepung tu keluar kuih, macam-macam kuih, kuih pelita, kuih tepung talam, seri muka dan sebagainya. Itu kita kata kemudian kita bahagi pula makanan. Kalau orang Melayu ni kita bahagi kepada 3 jenis, manis, masam dan juga pedas. Itu cara bila kita mampu untuk mengenal pasti tentang ru'yah kulliyah kita panggil. Maksudnya pandangan ataupun worldview kita secara keseluruhan terhadap benda tersebut. Jadi muncul ilmu falsafah ilmu kalam ini adalah berasaskan kepada kajian seseorang tersebut ataupun pengkaji tersebut melihat bagaimana mutakallimin mereka ini melakukan dia macam ni, researcher ni ataupun pengkaji ni, setiap mutakallimin itu adalah dia punya data dia. Maksudnya Al-Ghazali method dia macam ni, As-Sanusi method dia macam ni. Jadi daripada kesemua mutakallimin ataupun kita melihat kepada madrasah yang berbeza, Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya, mereka dapat mengeluarkan kalau di sisi Asy'ariyah, ini usul mereka. Ini usul yang muttafaq ataupun usul yang disepakati. Ini istidlal yang muttafaq alaih, istidlal ataupun masdar, sumber istidlal yang disepakati. Ini sumber istidlal yang tidak disepakati. Jadi apa qawaid akliyah ataupun qawaid akliyah yang disepakati dan tidak disepakati, yang muktabarah, ghairu muktabarah. Jadi begitu cara dia. Macam contoh, saya bagi contoh. Kalau kita tengok istidlal mutakallimin, mereka apabila membahaskan tentang an-nazar, jadi dalam nazar itu dikemukakan oleh mutaakhirin
bahwasanya nazar itu adalah kias. Kias burhan yang terdiri daripada dua muqaddimatain, yang mana terhasil daripada dua muqaddimah tersebut adalah natijah. Jadi itu adalah kaedah istidlal mutakalimin. Jadi sebab itu kita tengok adalah kitab-kitab turas ilmu kalam ini, sama ada Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, jadi mereka punya tu sustain. Qawaid mazhab dia sustain, usul mazhab, kita panggil usul mazhab. Benda yang disepakati oleh ahli mazhab tersebut ataupun ulama Asy'ariyah itu adalah sustain. Sama saja, tak berubah daripada zaman Abu Hasan Al-Asy'ari sehinggalah kepada zaman Al-Juwaini, Al-Baqilani, kemudian Al-Ghazali, Al-Amidi, Aftazani, kemudian pergi kepada As-Sanusi. Itu kita kata sebagai satu inline, sama. Cuma bila kita kaji lebih mendalam, kita dapat tahu ada perubahan di sini. Perkara ini diterima oleh sebahagian Asy'ariyah. Okey, istidlal ini tidak diterima oleh sebahagian Asy'ariyah. Okey, baca contoh, ada sebahagian istidlal yang contoh satu istidlal tersebut, contoh qiyas ghaib ala syahid. Ini dibincang nanti dalam buku ni. Macam qiyas ghaib ala syahid tu, ada sebahagian ulama Asy'ariyah menerima istidlal tersebut, iaitu kalangan ulama mutaqaddimin, ulama yang sebelum kurun ke 400 Hijrah, dan mereka banyak menerima qiyas ghaib ala syahid. Tapi bila mutaakhirin tengok, rupanya qiyas ghaib ala syahid ni tidak tepat untuk kita nak guna dalam isbat aqaid, tetapi dalam bab majal munazarah, dalam bab kaedah kita nak berhujah dengan syubhat ataupun nak hujah dengan lawan, maka kita gunakan qiyas ghaib ala syahid tersebut. Okey, itu antara contoh-contoh yang kita akan pelajari pada dalam kitab ni dengan lebih detail. Okey, jadi siapa yang ada soalan, dia boleh kemukakan, sama ada direct ataupun bertulis. Jadi tidak masalah, kita berbincang secara terbuka. Jadi siapa-siapa yang sebelum ni dia ada masalah hubungan dia dengan ilmu kalam, insya-Allah bila dia baca kitab ni, hubungan dia dengan ilmu kalam itu akan lebih baik daripada dia benci kepada suka. Kemudian ada orang yang dah di kalangan kita ni, ada yang tahu tentang ilmu kalam secara ringkas ataupun secara superficial, secara sathiyah, secara tidak mendalam. Tapi bila dia baca buku ni, dia dapat relate kaedah-kaedah dalam ilmu kalam tersebut, dan secara lebih absolut. Maksudnya dia akan takjub lagi kepada ilmu kalam. Jadi buku ni dia tak menjauhkan kita daripada ilmu kalam, dia lebih, maksudnya yang jauh dia akan dekatkan, yang dekat dia akan bila orang yang kalau dia dekat dengan ilmu kalam ni, maksudnya dia akan lebih memahami dengan lebih mendasar tentang perbahasan ilmu kalam. Okey, jadi saya tak mahu bercakap banyak untuk malam ni, jadi kita akan terus kepada mukadimah penulis. Dan sebab kita lebih pentingkan bahasan kitab ni daripada huraian saya. Dan sebab bagi saya kitab ini dah merangkumi sebahagian daripada pemikiran kita. Dan sebab dulu saya sebelum muncul buku ni, saya juga ada terlintas dalam pemikiran bahawasanya ilmu kalam ini perlu kepada satu ilmu yang lain lagi. Sebagian ulama mereka tengok, ilmu kalam ni perlu kepada muqaddimah. Jadi muqaddimah kepada ilmu kalam, jadi mereka memperkenalkan ilmu kalam, kita panggil sebagai dalam mabadi asyarah tersebut, diperincikan lagi, kemudian kaitkan hubungan ilmu kalam dengan ilmu lain, ilmu kalam dengan ilmu usul fiqh, ilmu kalam dengan ilmu lughah, ilmu kalam dengan ilmu tafsir, ilmu kalam dengan ilmu hadis. Jadi kedudukan ilmu kalam tersebut itu adalah berkenaan dengan muqaddimah ilmu kalam. Jadi bila ilmu itu berkembang, dia dah beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun ilmu ni dah establish dalam intelektual kita. Jadi sudah tentu bermacam-macam ragam ataupun isu perbahasan yang dibincangkan dalam ilmu tersebut. Kalaulah dia umpama bangunan, dia adalah bangunan yang sangat besar, beratus-ratus bilik. Bilik ni kita umpamakan sebagai bab ataupun qadiyah yang dibincangkan dalam ilmu kalam tersebut. Jadi dia dah jadi satu bangunan yang sangat besar. Jadi kita ni yang baru lahir ni, kita bukannya lahir dengan pakej ilmu kalam tersebut, dengan pakej mana-mana ilmu pun. Jadi kita nak mendalami, nak explore setiap bilik-bilik dalam istana ataupun bangunan tersebut yang kita anggap sebagai ilmu kalam ni. Sebab setiap tahun ataupun setiap kurun ada ulama yang membina membina bangunan ilmu kalam tersebut.
Jadi makin lama bangunan tersebut makin besar, makin indah, makin complicated, makin systematic. Jadi menyebabkan kita yang terkemudian ini kan nak memahami perkara tersebut amatlah memerlukan kepada juhud yang besar, ataupun kita kata sebagai masa yang panjang, ataupun juhud yang panjang, masyayikh yang banyak, buku yang banyak, kutub-kutub yang banyak, dan juga metodologi yang pelbagai untuk nak memahami sejarah panjang ilmu kalam ini daripada satu generasi kepada satu generasi. Setiap ulama yang kita kata sebagai ulama yang mujaddid ini, dia ada sumbangan dia dalam ilmu kalam. Daripada zaman Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Bahili, kemudian Ibn Qulab dan sebagainya, sampai kepada Al-Baihaqi. Itu semua mereka tu ada sumbangan dia. Ada benda yang dia alter, ada benda yang dia perbaiki, ada benda dia systemize, ada benda dia kurangkan, ada benda yang dia apa panggil, dia upgrade, kan. Banyak berlaku benda tersebut, dan benda ni kita tak boleh nak deny. Sebab bila macam ilmu medik kan, setiap doktor ataupun pengkaji dia akan baiki kajian yang sebelumnya, kemudian kalau kajian yang sebelum tu salah, dia akan perbetulkan, islah, ada tujuan yang pelbagai. Jadi begitu setiap bidang ilmu tidak terlepas daripada perkara tersebut. Jadi kalau contoh kita macam kita dalam marhalah PhD, kita akan tengok apa kajian yang paling, apa dapatan, finding yang paling latest dicapai oleh ahli dalam bidang tersebut, kan. Jadi tidak dapat tidak, kita perlu membaca karangan-karangan mereka dan kitab-kitab mereka, dan supaya kita tidak melakukan perkara yang sama, kan. Kata kalau dalam istilah metode research method tu, kita tak buat reinventing the wheel, maksudnya buat reka semula roda. Maksudnya kita rasa kita yang reka roda tersebut, rupanya orang nak invented roda tu dah lama dah. Cuma bila kita tak baca, kita tidak kaji, kita tidak tahu perkembangan ilmu tu sampai tahap mana. Jadi sebab tu perlu pada literature review untuk kita tahu tentang perbahasan tersebut. Jadi di sini yang menarik juga, Syekh juga ada sentuh berkenaan dengan pengajian ilmu kalam. Kita pengajian ilmu kalam ni terbahagi kepada dua. Pertama, pengajian taklidi ataupun masyayikhi, pengajian berdasarkan kepada di kaki-kaki Syekh ataupun di tangan-tangan Syekh lah. Kemudian pengajian ataupun pengajian ilmu kalam di universiti jamiah. Jadi dia kata terdapat dua perbezaan aliran pengajian tersebut. Jadi dia akan jelaskan juga tentang perkara tersebut. Dalam bab yang pertama, dia lebih banyak menceritakan tentang ta'arif, definisi, kita kata sebagai mabadi asyarah pada ilmu kalam tersebut. Kemudian pasal pertama, pasal kedua adalah berkenaan dengan maqasid ilmu kalam. Okey, maqasid ilmu kalam. Okey, sebelum tu dibincang juga tentang tajrid ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam jadid? Ini ada kesanggahan dan juga kritikan daripada penulis berkenaan dengan perkara tersebut. Kemudian dalam bab akhir adalah berkenaan dengan istidlal, kaedah ataupun metodologi yang digunakan oleh mutakalimin. Jadi bab yang paling penting bagi saya adalah pada bab yang ketiga ini, iaitu bab berkenaan dengan istidlal ilmu kalam. Jadi sebab tu dengan kita mempelajari bab yang ketiga ini, kita akan relate nanti bagaimana para mutakalimin ini mereka sebenarnya sustain dengan satu metodologi yang sama daripada zaman awal sehinggalah kepada zaman hari ini, dan apa benda yang mereka sustain, apa benda yang fundamental ataupun usul di dalam mazhab, apa benda yang furuk, benda apa yang boleh berubah dan benda apa yang tidak berubah dalam mazhab tersebut. Okey, itu serba sedikit kita punya mukadimah tentang kitab ini. Jadi kita baca kitab ini insya-Allah pada muka surat kelima, iaitu mukadimah kitab. Okey, saya akan present saya punya kitab dekat sini. Jadi mudah-mudahan tak ada lah yang masuk lagi kan. Kalau masuk tak apalah, saya buka je. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa ulufi fi dawaini amin. Okey, pada mukadimah kitab di sini, siapa yang ada kitab boleh tengok, siapa tak ada boleh tengok di sini. Kitab saya letak dalam WhatsApp tu.
Okey, muqaddimah pula. Okey. Qabla akthar min al-15 aman بدأت علاقتي بعلم الكلام وقد كانت بداية الحارقة كما يقول الصوفية. Okay, penulis kata di sini lebih 15 tahun hubungan dia dengan ilmu kalam itu bermula. Waqad kanat bidayah hariqah, dia adalah merupakan permulaan yang meracik-racik berapi-rapi. Ni dalam hikam tak silap, malam takun bidayatuhu muhriqah lam takun nihayatuhu musyriqah. Maksudnya siapa yang permulaan dia tidak berapi-rapi, maka perakhiran dia tidak apa orang panggil, tidak bersinar, tidak bercahaya. Jadi dia ambil perumpamaan bidayatul hariqah ni adalah apabila kita dalam marhalah permulaan ini, maksudnya kalau orang muda pun mesti waktu muda tu dia akan berusaha, bekerja, gambling tenaga, korbankan masa apa semua. Jadi bila waktu tua dia akan menuai hasil. Dan begitulah seorang sufi itu, bila dia mesti permulaan dia tu mesti kena banyak riyadhatun nafs, kena banyak berpuasa, bermujahadah, barulah dia punya perakhiran dia nanti akan musyriqah, baru akan dapat hasil daripada apa yang dia usahakan pada waktu permulaannya. Okey. Kalau ada soalan tanya je, tak ada masalah. Di Facebook pun boleh tanya, di Google Meet pun boleh tanya. Okey, waqad tamahaitu ma'au tamahiyan bihaisu asbaha jiddi wa huzli la yakhruju an mustalahat al-kalamiyah. Jadi saya kata aku tarabut, iaitu tamahaitu ni maksudnya aku berdamping, berhubung, mempunyai hubungan yang sangat kuat kan, sehinggalah segala kesungguhan aku tu aku hanya berkaitan dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu kalam. Wa kuntu kullama fahimtu masalah jadidah, iaitu apabila aku faham sesuatu masalah baru, pada malam harinya unaziru biha zumala, dia akan bermujadalah lah, akan bermunazarah atau berbincang, berdebat dengan kawan-kawan dia di sekolah, di pengajian dia di finnahar, di waktu siang. Waisu ini kuntu fi wasatin yara aghlaba man fi min al-mudarrisin wal mudarrisi bidi'atul ilmi kalam. Jadi kata ketika mana aku berbicara ataupun kebanyakan aku tengok di kalangan mudarrisin, guru-guru dan juga para pelajar ini, mereka banyak berbincang tentang bid'ahnya, tentang ilmu kalam tersebut. Jadi ini adalah perkara yang sangat normal di negara Arab apabila berkembangnya kita kata sebagai aliran orang panggil apa, yang menolak ilmu kalam. Jadi dia bawa kepada menolak mantik, dia menolak falsafah, kemudian menolak mantik, kemudian menolak ilmu kalam. Sebab dengan dakwaan mereka adalah ilmu kalam ini adalah ilmu yang menggunakan akal ataupun yang menggunakan mantik, yang mana mantik itu adalah muqaddimah bagi falsafah, dan sekiranya muqaddimah bagi falsafah itu adalah satu benda yang bid'ah. Ini adalah satu dakwaan yang biasa. Jadi sebab bila orang yang berada dalam school of thought yang berbeza, jadi mereka akan menolak ilmu kalam dengan berdasarkan kepada hujah-hujah ijmali tersebut. Jadi penolakan ilmu kalam, dia kata ilmu kalam ni bukan ilmu dalam daripada ilmu Islami, ilmu kalam ni bukan ilmu yang tidak ada pada zaman Nabi. Perkara ini juga telah dijawab secara tuntas dalam kitab Al-Istihsan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan banyak lagi kitab. Jadi saya tak sentuh lah tentang perkara ni. Benda ni banyak sekali, kalau kita nak bincang panjang. Jadi macam mana kita nak ceritakan tentang kesyari'iyahan. Kalau bid'ah, maka syari'iyah hanya benda ini, banyak hujah-hujah yang kita akan kemukakan. Sebab yang dikemukakan adalah, kalau ilmu kalam ini dia adalah nama bagi ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Jadi dia adalah asma ataupun ismun bagi musamma yang sama. Cuma ada sebahagian pengkaji mereka ini membezakan apa itu ilmu akidah, apa itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni hanya melibatkan mengesahkan Allah SWT. Kemudian ilmu akidah ni yang ada dalil-dalil. Kemudian ilmu kalam ni yang ada jadal, ada munazarah, ada perbahasan khilaf.
Jadi saya tengok perbezaan-perbezaan tersebut ada kebaikan dia, tetapi kelemahan dia adalah apabila ada orang yang akan mendakwa, dia kata saya terima ilmu akidah tapi saya tak terima ilmu kalam, sedangkan ilmu akidah dan ilmu kalam itu adalah benda yang sama. Jadi kalau kita beza-bezakan begitu, dia akan bawa kepada penolakan benda-benda yang kita maksudkan tadi. Dia kata saya terima ilmu tauhid tapi saya tolak ilmu kalam. Ini satu syubhat yang barulah. Jadi satu benda yang kita katakan ia adalah nama yang sama bagi entiti yang sama, bezat yang sama, iaitu ilmu berkenaan dengan ketuhanan, berkaitan dengan i'tiqad. Nanti kita akan tengok definisi ilmu-ilmu ni secara satu persatu. Okey. Wa kana min sahli alayya ilzamuhum bil hujaj. Iaitu memang mudahlah bagi aku untuk nak ilzam ni adalah istilah bagi dalam ilmu adab al-bahsi wal munazarah, iaitu apabila al-mu'allil datangkan hujah yang tak dapat disangkal ataupun hujah tersebut adalah hujah yang badihiyat atau daruriyat. Jadi benda tersebut adalah ataupun daripada kias burhan. Jadi kalau musuh sa'il dia tak dapat menolak hujah tersebut, maka kita kata sebagai ilzam. Kalau sa'il tidak mampu untuk nak mendatangkan kritikan ataupun penolakan terhadap hujah tadi, maka dia dikatakan sebagai ifham, ilzam. Kalau sa'il mu'allil tak mampu datangkan dalil, kita panggil ifham. Maksudnya bila orang kritik dia tak mampu datangkan bukti atas kebenaran dakwaan dia, maka kita panggilkan sebagai ifham. Jadi ilzam ni adalah pihak musuh, pihak pendakwa. Ifham adalah kelemahan daripada pihak pembangkang. Okey, jelas bil hujaji al kalamiyah, dengan hujah-hujah kalam, allati lam takun qad taraqat asma'ul aghlab, yang mana tak jarang ataupun tak pernah didengar oleh mereka sebelum ini. Okey, wa hakaza wajadtu fi hadha ilmi khalasan min al khitabi yurabbitu iman daiman bi asari nafsi la yumkinu qiyasu kamman wala kaifan. Jadi dia aku dapati dalam ilmu ini, itu ilmu kalam, iaitu satu perkara, satu bicara kan, yang menjelaskan ataupun yang yurabbitul iman, yang berkaitan dengan keimanan, bi asari nafsi, kesan terhadap jiwa, yang mana kita tidak mampu untuk mengira dia, tak mampu nak mengukur dia secara kuantiti dan juga kualiti. Kam itu adalah kuantiti, kaif itu adalah kualiti. Al-khitabun yuradu ala min iqtina'ika bihi ila al-khalali fi fitritika anta wa laysa ila qusur fil manhaji. Iaitu ilmu ini menjelaskan bagaimana apabila kamu, yang orang yang bermasalah dengan ilmu kalam ini adalah disebabkan oleh kejahilan mereka atau kelemahan fitrah mereka, kelemahan mereka, bukan disebabkan oleh ilmu ini. Jadi bila kita tengok begitu, yang jadi masalah sekarang ni adalah ilmu tersebut, orang tersebut, orang yang membid'ahkan ilmu kalam, orang yang menolak ilmu kalam, orang yang tidak terima ilmu kalam, bukan kusur pada ilmu kalam. Jadi sebab tu kita tengok benda ni memang berlaku dalam banyak bidang ilmu, hatta dalam bidang medik, orang yang menolak medik sebagai contoh, sebagai satu perubatan yang utama, dia tak mampu untuk nak memahami ilmu tersebut. Bagaimana begitu juga dengan ilmu mantik. Orang yang tak mampu nak faham ilmu mantik, maka dia akan tolak ilmu mantik. Sebab dia tak dapat menghargai, dia tak dapat nak memahami dengan baik perbahasan dalam ilmu mantik tersebut. Jadi menyebabkan dia timbul perasaan ataupun timbul rasa untuk nak menolak ilmu ini disebabkan oleh kejahilan dia. Seperti mana Ibnu Salah. Ibnu Salah dia berusaha untuk belajar mantik, tetapi dia gagal untuk nak memahami ilmu mantik tersebut. Akhirnya dia mengharamkan ilmu mantik. Jadi sebab yang menerima ilmu kalam ini, majoriti dia lebih aghlab, kalau kita nak berhujah, maksudnya lebih banyak orang ulama yang menerima ilmu kalam. Jadi yang dikemukakan adalah, kita tengok antara penolakan ilmu kalam ini, mereka berhujah dengan sebab kita tahu ilmu kalam ni dia ada dua kategori. Kalau orang yang jahil, dia tidak tahu ilmu kalam itu ada dua jenis. Ilmu kalam yang mazmum, ada ilmu kalam yang mahmud, ilmu kalam yang terpuji,
dan juga ilmu kalam yang terkeji ataupun ilmu kalam yang dikecam, kan. Jadi contoh ilmu kalam yang digunakan untuk berhujah perkara yang salah ataupun membenarkan hujah yang salah, maka itu ilmu kalam yang tertolak. Ataupun ilmu kalam yang digunakan untuk nak memenangi ataupun nak berlawan dengan kebenaran, itu adalah ilmu kalam yang tertolak. Manakala ilmu kalam yang mahmud, iaitu ilmu kalam seperti mana yang dibawa oleh Mu'tazilah dan sebagainya. Manakala ada ilmu kalam yang mahmud, ilmu kalam yang terpuji, iaitu ilmu kalam yang berfungsi sebagai mengisbatkan aqaid dan juga menolak syubhat-syubhat, yang mana berfungsi untuk menanam keyakinan, berfungsi untuk membawa manusia itu mengenal Allah SWT, mengetahui tentang perkara sam'iyat dengan dalil yang yakiniat. Itu ilmu kalam yang terpuji. Tapi bila orang membakar sampahkan ataupun menyamaratakan ilmu kalam itu dalam satu level, tidak ada pecahan, ini menyebabkan berlaku penolakan ilmu kalam itu secara total. Jadi sebab itu benda ni kita boleh murnikan kefahaman tersebut. Yang hampa duk tolak itu adalah ilmu kalam yang terkeji, ilmu kalam yang ditolak oleh Imam Syafi'i, yang ditolak oleh Ahmad bin Hanbal, yang ditolak oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan ulama-ulama yang ramai lagi, Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Dan adapun ilmu kalam yang bertujuan untuk nak menguatkan akidah, memasakkan akidah dan juga menolak syubhat, maka itu adalah ilmu kalam yang disepakati oleh ulama bahawa dia adalah ilmu kalam yang bagus, ilmu kalam yang baik, ilmu kalam yang sangat berguna untuk masyarakat ataupun untuk umat Islam. Okey. Kemudian summa bada'tu dirasati li ilmi mantiq fazdadu i'jabi bi ilmi kalam zalika anni fahimtu anna al-istidlalati mutakallimin aslu fi an takuna khadi'atan lil qawanin mantiqiyah sarimah wa anna mi'ayar sihah al-fasad fi an-nazari kalami yakunu bihasabil mura'ati hadhihi al-qawaid al-mantiqiyah. Okey, kemudian Syekh kata, bila aku mula belajar ilmu mantik, maka dia makin bertambah kekaguman dia terhadap ilmu kalam. Sebab apa? Sebab dia faham tentang kaedah istidlal. Istidlal ni bagaimana mutakallimin itu mendirikan dalil mereka. Al-aslu fiha an takuna qadi'ah lil qawanin mantiqiyah, yang mana semua bentuk istidlal mutakallimin ini adalah mengikut kaedah-kaedah mantiqiyah, yang kita kata sebagai qanun asasiyah, qanun dururiyah yang disepakati oleh al-uqala. Uqala ni orang yang berakal, atau manusia lah, ataupun mukallaf. Jadi tidak ada yang menolak tentang qawanin mantiqiyah ini. Contoh, semua bentuk istidlal mutakallimin ini, daripada hudus alam, isbatus sani', apa lagi, af'alul ibad, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat nafsiyah, itu semua ada maksudnya mengikut kaedah-kaedah logik ataupun kaedah-kaedah ilmu mantik, seperti kita kata sebagai qanun al-huwiyah, qanun aliyah. Qanun huwiyah ni adalah qanun mahiyah, maksudnya entiti setiap perkara tu ada dia punya mahiyah dia. Jadi setiap qanun-qanun qawanin mantik ni dia support each other. Jadi qanun-qanun yang lain tu, contoh qanun aliyah, qanun adamut tanaqud, salis marfu', itu semuanya dia support ataupun beri sokongan kepada qanun huwiyah. Nanti kita akan bincang benda ni. Ini sebagai kita kata bagaimana bila kita belajar mantik, baru kita faham tentang kaedah method of argument, kaedah penghujahan mutakallimin, bagaimana mereka ni. Sebab tu bila tengok Imam Ghazali, beliau mengkritik falsafah, kita kata sebagai falsafah tu dah dia bergantung kepada akal dah. Tetapi kenapa Imam Ghazali kritik? Sebab dia bergantung kepada akal pun adalah akal yang salah. Maksudnya dia menggunakan kaedah ataupun istidlal mereka tidak mengikut kaedah yang tepat dengan kaedah akliyah. Begitu juga Mu'tazilah, walaupun dia menggunakan akal, tetapi penghujahan akal dia itu adalah penghujahan yang salah. Jadi sebab itu ditolak oleh ulama Asy'ariyah. Dan bukan Asy'ariyah, bukan Mu'tazilah dan juga falsafah ini ditolak dengan sebab nama mereka Mu'tazilah, bukan dengan sebab nama mereka falsafah Asy'ariyah, falasifah, tetapi disebabkan oleh kaedah penghujahan mereka, istidlal mereka itu adalah tidak mengikut qawaid
ataupun qawanin aqliyah yang mundhabitah, yang tepat, yang kata apa terpelihara, yang betul, yang benar. Jadi menyebabkan ulama Asy'ariyah ni mengkritik penghujahan mereka. Jadi ramai yang keliru dalam bab ini. Mereka kata habis tu mereka guna akal, takkan mereka salah? Kita pun guna akal. Ya, di sini akal itu adalah perkataan umum. Jadi bila kita katakan akal itu ada aspek yang kita kata sebagai ada qawaid ataupun kita kata apa, qawaid akliyah yang ghairul mu'tabarah, yang tidak tepat, yang tidak diterima pakai. Jadi aliran sesat ini yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah ini adalah mereka menggunakan akal yang salah ataupun qawaid akliyah yang ghairul muttafaqah, iaitu qawaid akliyah yang tidak disepakati. Jadi sebab itu berlaku penolakan tersebut. Bukan sebab kita berbeza parti, bukan sebab kita berbeza baju, berbeza tim, bukan sebab kita berbeza pemerintah, bukan sebab kita berbeza bangsa, tapi disebabkan oleh pelanggaran mereka terhadap kaedah-kaedah saintifik dalam ilmu akidah ataupun ilmu kalam, dalam penghujahan, dalam penggunaan akal. Ya, dia pengguna akal tapi penggunaan yang salah. Begitu juga kita tengok pisau. Pisau ni dia adalah satu alat yang tajam yang digunakan untuk pelbagai tujuan. Kalau kita guna tujuan ataupun melalui cara yang salah, maka dia adalah satu perkara yang salah. Kalau kita gunakan pisau itu untuk tujuan yang baik, maka dia adalah baik. Begitulah keadaan ilmu mantik ini. Dia juga adalah merupakan ilmu alat. Kalau kita ikut SOP dia, ikut kaedah yang betul, yang mana tidak bercanggah dengan qawaid akliyah, hukum-hukum akal, jadi tidak membawa kepada kesalahan dalam berfikir. Tapi kalau benda tersebut dilanggar, maka tidak ada keajaiban sekiranya mereka salah. Tak pelik. Saya tak pelik kalau mereka salah dalam hal tersebut. Okey. Wa anna mi'yar as-sihhati wal fasadi fi an-nazar kalami yakunu bihasabi mura'ati hadhihi al-qawaid al-mantiqiyah. Dia kata kerana di sana ukuran kesahihan dan juga kefasadan, kesalahan dalam pemikiran kalami ini ataupun dalam penghujahan kalam adalah berdasarkan kepada kaedah-kaedah mantiqiyah ini, iaitu menjaga ataupun memelihara. Maksudnya mutakalimin, kalau di dalam mutakalimin itu sendiri, dalam ulama Asy'ariyah sendiri, kalau ada ulama Asy'ariyah yang lain bercanggah dengan kaedah akliyah ini, mereka juga dikritik, juga ditolak. Sebab itu Imam Ghazali dalam Muqis min ad-dhalal juga mengkritik mutakalimin, sebahagian mutakalimin, sebab mereka menyalahi kaedah. Bukan sebab kita nak sokong Imam Ghazali itu dengan sebab nama dia Al-Ghazali, tetapi ketepatan Imam Ghazali itu terhadap kaedah ataupun metodologi yang diguna pakai dalam penghujahan tersebut. Okey. Itu benda yang kita kena perlu faham. Bagaimana keterikatan ilmu kalam itu dengan ilmu mantik. Itu sangat hubungan yang sangat kuat. Sebab mantik ini adalah ilmu alat yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Dalam usul fiqh, dalam ilmu kalam, dalam ilmu tafsir, dalam ilmu lughah, dan ilmu-ilmu yang lain lagi, hatta dalam ilmu duniawiyah. Okey, itu sebuah sedikit tentang pengenalan kita. Okey, wa hasala anni indama bada'tu tadris ilmu kalam fi marhalati mubakkirah naw'an ma wa kuntu kulli siqati fi annahu qadirun ala ijabati ay su'al muta'alliq bil mabahis iman. Okey, maka dia terhasil. Maksudnya terhasil bagi aku bila mana aku mengajar ilmu kalam pada peringkat permulaan itu, ketika mana aku kata dia kata timbul kepercayaan dalam diri dia bahawasanya ilmu kalam ini mampu untuk nak menjawab semua persoalan yang berkaitan dengan keimanan. Kanat ta'tini ba'dha al-as'ilah fi talabatil ujibuha wa ana syakhsiyan ghayr muqtani' biha hatta walau sallama biha as-sa'il. Jadi datang berbagai soalan bila dia mengajar ilmu kalam ini, muncul soalan yang dikemukakan oleh pelajar, kemudian aku jawab, walaupun aku secara peribadinya ada perkara yang aku tidak apa panggil apa benda yang tidak aku terima benda tersebut, hatta sehinggalah lau sallama biha sa'il. So dah orang yang bertanya tu dah terima dah, tetapi
penulis kata, Syekh kata benda tersebut masih belum lagi memuaskan hati aku, maka dia akan cuba mencari jawapan kepada persoalan tersebut. Okey, sekejap saya nak tengok ada yang tak masuk ke. Okey. Ada soalan? Okey. Setakat tu ada soalan lagi tak? Kalau ada apa-apa komen boleh bagi tahu. Laju ke, tak faham ke, insya-Allah kita sama-sama melayari bahtera falsafah ilmu kalam. Okay. Nanti Syekh akan cerita semua kenapa dia namakan falsafah. Kita akan tengok secara lebih mendalam. Okay. وصادف ذلك أني كنت أقرأ وأسمع لبعض مشتغلين بالعلم الكلام من المعاصرين وهم يناقشون شبهات فلسفية معاصرة فتعجبوا لماذا أرى القوة والدقة في مناقشة المتكلمين السابقين ومناظرتهم في الكتب الكلامية ولكن لا أراها عندما يسقطها المتكلمون المعاصرون على الواقع. Okay, ini satu kritikan lah. Dia kata ketika mana aku membaca dan juga mendengar sebahagian daripada orang pengkaji ilmu kalam ini, pengkaji-pengkaji moden lah, pengkaji hari ini, mereka ni berbincang tentang syubhat falsafah muasirah, hal-hal berkaitan dengan syubhat yang timbul, maka aku fa'ata'ajabu limaza ara, maka aku di sini melihat bagaimana kekuatan dan juga ketelitian, kedalaman perbincangan tersebut di kalangan ulama mutakallimin yang sebelum ini, dan juga munazaratihim, perbahasan mereka, perbalahan mereka, perbincangan mereka dalam kitab-kitab kalamiah. Walakin la ara indama yasqutuha mutakallimun al-mu'asir. Tapi benda ni aku tak dapat melihat dalam perbincangan ulama-ulama kalam moden pada hari ini. Ini adalah satu realiti. Sebab bila kita tengok kita terus kan betapa tepatnya ataupun dalamnya ta'amuknya mereka dalam penggunaan istilah, kefahaman tentang ulum akliyah, qawaid akliyah, bagaimana penghujahan kalau kita tengok mengikut disiplin yang tepat, mengikut ilmu mantik. Tetapi bila kita tengok mutakallimin hari ini, mereka kadang-kadang tidak faham tentang apa yang mutakallimin buat sebelum ni. Mereka hanyalah jadi naqal, dan jadi orang yang menakalkan ataupun nakil, menakalkan sahaja perbahasan tersebut. Hatta berlaku di negara kita, kita belajar tentang umum barahin. Kita tahu penghujahan dalam umum al-barahin adalah menggunakan kias mantiki. Tetapi kita yang mengajar ni, dan saya pernah jumpa, saya pernah mengajar guru takmil di sebahagian negeri. Bila kita tanya mereka, dalam kitab umum barahin ni ada tak kias? Dia kata tak ada. Nampak kan? Sebab kita tak faham kaedah istidlal ataupun manhaj istidlal ulama terdahulu. Ini menyebabkan kita hanya nakal saja. Contoh dia kata apa bukti wujud Allah SWT, burhan wujud Allah SWT. Dia kata baharunya alam ini. Dia kata mana ada kias. Kias tu daripada muqaddimah, muqaddimah kubra, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra dan juga natijah. Kemudian saya katakan ini sebenarnya adalah kias yang dikemukakan oleh Imam Sanusi, tapi dia menghazafkan sebahagian muqaddimah ataupun sebahagian natijah. Jadi kita panggil dalam kaedah kias, dia panggil al-hazfu fil kias, hazaf dalam kias. Ada hazaf dalam kias ni digunakan ataupun perkara yang diterima. Contoh bila Imam Sanusi sebut bukti wujud Allah SWT ataupun burhan wujud Allah Ta'ala, iaitu hudus alam. Jadi di situ kita dapati bahawasanya apa yang dikemukakan oleh Imam Sanusi itu adalah sebahagian daripada muqaddimah di dalam kias burhan yang sempurna. Jadi ini adalah menjadi kewajipan kita yang mengajar ilmu kalam atau mengajar akidah, mengajar kitab Imam Sanusi. Kalau kita tidak faham metodologi dia, akhir sekali kita macam kita kata dia bagi satu bukti yang hujah yang tak sempurna. Tapi inilah tujuan ataupun tugas kita orang yang mengajar ilmu kalam ini ataupun mengajar akidah ni, yuradul al-muqaddimah ila al-qiyas, iaitu kita mengembalikan muqaddimah tersebut kepada
kepada kias, kepada natijah ataupun kias-kias yang dihazafkan sebahagian mukadimah. Contoh kias yang lengkap, al-alam hadis, wa kullu hadis la budda lahu minal muhdis, izan al-alam lahu muhdis. Okey, jadi nampak kat situ. Okey, itu adalah kias yang sempurna bagi baharunya alam ini. Jadi dia Syekh hanya sebut mukadimah sughra saja, maka mukadimah kubra tidak disebut, dan juga natijah. Ini adalah perkara yang harus di dalam penghujahan ataupun dalam penulisan. Sebab Imam Sanusi beranggapan bahawa orang yang baca kitab itu adalah orang yang mampu untuk menghadirkan kias tersebut. Ini antara bentuk-bentuk kita nampak khalal dalam pengajian ilmu kalam ataupun pengajian ilmu akidah di dalam negara kita ataupun di zaman kita ini. Sebab orang yang mengajar pun tidak memahami secara tuntas kaedah metodologi yang dikemukakan oleh imam-imam tersebut. Hatta dalam kitab Imam Ghazali, dia ada kaedah dia sendiri, dia ada istilah mantik dia sendiri, dia ada mustalahat yang digunakan khas. Dia menggunakan contoh, kita kata sebagai burhan talazum, burhan ta'anud. Dalam kitab-kitab beliau menggunakan istilah yang pelbagai. Imam Ghazali kata, aku gunakan pelbagai istilah ni, tujuan dia apa? Tujuan dia untuk nak menyedarkan kepada orang yang belajar ini tentang perkara tersebut. Jadi kalau sebut nama lain pun kita akan kenal juga. Macam nasi, kalau kita sebut benda lain pun kita akan tahu itu adalah nasi. Jadi begitulah tujuan dia adalah untuk nak menyedarkan kepada orang yang membaca. Dia adalah banyak tujuan lain lagi. Tujuan dia adalah supaya kita tidak terlalu terikat dengan istilah-istilah yang dikemukakan oleh mutakaddimin, orang yang sebelum kita. Jadi tak apa salahnya kita buat istilah yang baru, kemudian cuba untuk kita tidak meminjam istilah yang dikemukakan oleh orang sebelum ni. Okey, itu panjang, banyak bahasannya, tapi insya-Allah kita akan belajar satu persatu lah, tidak masalah. Kita pelan-pelan pun tak apa, insya-Allah. Okey, pukul 11 dah. Ada soalan? Okey, kita buka soalan. Okey, sampai buka soalan 6. Ada soalan untuk malam ni? Faham tak? Kalau boleh faham. Ini mukadimah dah, tak ada apa. Dia memang mukadimah ni, mukadimah penulis ni, dia kadang-kadang menceritakan benda-benda yang mendalam. Dia punya khulasah dia terhadap bagaimana muncul idea untuk nak menulis buku ini. Jadi benda ni payah sikit kalau kita nak faham ataupun orang yang baru berkenalan dengan ilmu kalam ini. Jadi insya-Allah dia sebenarnya kita tahu bagaimana munculnya istilah ataupun ilmu ataupun kitab falsafah ilmu kalam ini. Dia adalah mulahazah ataupun tajribah penulis dalam kajian dia tentang ilmu kalam ataupun ilmu akidah. Dia mengkaji daripada permulaan ilmu kalam tersebut sehinggalah perkembangan kepada hari ini. Okey. Ada satu soalan. Bagaimana solusi kita menghadapi orang yang menolak ilmu kalam selain dari berdebat dengan mereka? Okey. Ini satu soalan yang menarik. Sebab bila selain berdebat, ni saya pernah tanya soalan ni dekat Syekh Usamah Al-Azhari. Syekh kata ta'lim. Itu kita kena mengajar. Sebab dengan mengajar ini kita akan mengemukakan, kita akan memperkenalkan, kita akan menghuraikan, menjelaskan tentang kedudukan ilmu kalam tersebut. Jadi sebab apa orang menolak ilmu kalam? Sebab kejahilan. Sebab kejahilan mendominasi. Itu sebab orang menolak ilmu kalam. Sebab apa? Sebab kita tidak bekerja, sebab kita tidak mengajar, sebab kita tidak menjelaskan, sebab kita tidak sebab mereka maksudnya daripada bila masuk school of thought yang menolak ilmu kalam ini, mereka akan menolak ulum akliyah, mantik, logik dan sebagainya. Jadi sebab itu mereka menolak dengan dasar ataupun dengan sebab generasi sebelum mereka itu menolak.
Dan mereka taklid juga dalam bab menolak ilmu kalam ni. Ibn Taimiyah tolak, mereka pun tolak. Sedangkan Ibn Taimiyah ni dia bukan tolak semua. Ada aspek yang dia puji. Tentang burhan hudus alam. Ibn Taimiyah puji. Ada aspek dalam ilmu kalam dalam bab menolak syubhat, dia puji. Tapi benda tersebut tidak di-highlightkan. Yang di-highlightkan adalah ilmu kalam menolak ilmu mantik, Ibn Taimiyah menolak ilmu kalam secara ijmal, secara total, mutlak. Sedangkan di sana ada spesifik dia. Ada benda yang ditolak, ada benda yang diterima, ada benda yang dikecam, ada benda yang dipuji. Tapi benda tersebut tidak dikemukakan. Itu tujuan dia adalah untuk orang yang tujuan dia untuk ada niat yang tidak baik lah. Maksudnya untuk nak menanamkan kebencian. Contoh macam kita kan, kita nak benci, nak buat orang benci kat seseorang tu, kita akan cerita keburukan dia je kan. Dia ni pemalas, busuk, apa semua. Tapi kebaikan ni kita tak cerita. Sebab apa? Sebab bila kita cerita kebaikan dia, akan mendatangkan kecintaan dia, kecintaan orang lain terhadap orang tersebut pula. Okey. Okey, bagaimana jadi soalan yang pertama tadi, tidak ada jalan yang lain. Kalau tak mau berdebat, kita kena taklim. Maksudnya kita kena berdakwah lah, sebarkan kita punya kefahaman. Maksudnya hanya cahaya sahaja yang boleh menolak kegelapan. Kan? Tidak ada cara lain. Okay. Cahaya itu ibarat mengajar. Okay. Bagaimana kuat mantikah yang sebenar muncul di benak Imam Abu Hasan Asy'ari? Apakah disebabkan keikhlasan beliau dalam menegakkan hujah? Apakah sebelum beliau tiada kuat mantikah yang sebenar atau para buka? Okey. Jadi kuat mantikah ni adalah kuat yang diterima pakai ataupun diterima oleh seluruh manusia. Dia bersifat universal, dia adalah insani. Dia bukan Islami. Kuat mantikah ni kita kena faham, dia adalah insani. Benda yang berkaitan dengan kemanusiaan. Memang asal usul kejadian manusia bila diciptakan oleh Allah SWT akal, maka itu kita panggil sebagai ulum yang ada dalam manusia, yang daruri, yang wujud badihi dalam akal benak manusia. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari ni bukan disebabkan maksudnya dia orang yang berfikir, yang mengkaji, maka dia akan jumpa benda ini. Jadi sebelum dia dah ada dari segi Aristotle dan sebagainya. Hatta sebab itu ini satu hujah yang saya nak ceritakan. Para sahabat, walaupun zaman mereka tidak ada ilmu kalam, tetapi akidah mereka tidak ada yang bercanggah dengan qawaid akliyah. Begitu juga Rasulullah SAW. Tidak ada. Bila ada, walaupun ada ayat Quran menjelaskan Allah ada wajah, ada tangan, tapi mereka langsung tidak faham tidak memahami ayat tersebut dalam konteks yang mana difahami oleh orang hari ni, Wahabi lah contohnya, golongan literal, yang difahami oleh literal. Sebab itu apa yang dimukakan Imam Abu Hasan Asy'ari ini bukan benda yang berlainan daripada apa yang para sahabat bawa, apa yang Rasulullah bawa, tabi'in bawa. Dia adalah huraian ataupun mensistematikkan akidah yang dikemukakan oleh para sahabat. Jadi para sahabat walaupun mereka tidak ada ilmu mantik, tidak ada ilmu kalam, tetapi akidah mereka, i'tiqad mereka tidak ada yang bercanggah dengan qawaid akliyah. Sebab itu bila datangnya, dengan sebab apa? Dengan sebab bersihnya akal mereka, dengan sebab kedekatan mereka dengan Nabi SAW, dengan sebab fitrah mereka, dengan sebab bimbingan wahyu daripada Allah SWT, dengan sebab ketinggian bahasa mereka. Maksudnya mereka ni orang Arab, jadi mereka memahami bila Al-Quran turun ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut, mereka tahu ini bukannya ayat akidah ataupun ayat yang boleh dipaham dengan secara literal benda tersebut. Okey, itu yang kita jelaskan, bahawasanya mereka bukanlah jadi yang ini yang benar saya fikirkan. Jadi hatta Imam Malik bila ditanya tentang apa Imam Malik tanya soal anu apa, al-imanu bihi wajib, soal anu bid'ah, wa imanu bihi wajib. Okey, apa al-istiwa maklum. Istiwa maklum, maksudnya istiwa dengan makna istiwa tersebut adalah perkara yang dimaklumi. Maksudnya orang Arab bila sebut istiwa ni, dia adalah perkataan yang mustarak, ada makni yang banyak, bukan, dan mereka faham bahawasanya makna yang manusia faham itu bukanlah makna yang layak bagi Allah SWT. Jadi sebab itu dia kata al-imanu bihi wajib wa su'al anhu bid'ah. Sebab
benda tersebut bercanggah dengan qawaid aqliyah. Jadi begitu juga kalau kita tengok dalam hatta dalam perkembangan qawaid fiqhiyah juga, di situ juga diguna pakai qawaid aqliyah yang sangat tinggi, secara optimum. Okey, itu saya punya hujah kita. Okey, Mu'tazilah yang sebenarnya atau para Mu'tazilah, sebab itu kita ni dipanggil mutakallimin, dalam payung yang besar dipanggil mutakallimin sebab golongan mutakallimin ini adalah golongan yang berpegang kepada usul yang sama, iaitu qawaid aqliyah yang sama. Benda ni kita ada flow yang sama. Jadi sebab itu payah untuk kita nak berhujah dengan orang yang tidak menerima qawaid aqliyah. Sampai kiamat pun tidak akan selesai sebab flow tak sama. Kita nak berbincang ni kena flow sama, baru boleh kita bincang. Tapi kalau flow tak sama, mereka ni tidak menolak qawaid aqliyah. Kalau kita bagi hujah berkata apa yang kamu pegang itu adalah bercanggah dengan qawaid aqliyah, dia tak akan terima. Dia akan faham dengan zahir ayat. Tak, dia kata ayat Quran kata demi. Aku tak kira akal kata apa qawaid aqliyah kata apa, aku tak terima. Jadi menyebabkan flow kita tak sama, sampai kiamat pun kita akan bercanggah dengan mereka. Jadi kita katakan ini adalah satu bentuk kejahilan mereka tentang qawaid mantiqiyah, qawaid aqliyah. Disebab itu saya cuba untuk menggagaskan ulum aqliyah studies ni adalah untuk kita nak kemukakan kepada masyarakat tentang hal-hal qawaid aqliyah ni. Sebab ilmu qawaid aqliyah ni adalah ilmu logik, ilmu yang memang ada pada kita. Cuma kita hanya perlu membongkarkan, kita hanya perlu expose apa yang ada dalam akal kita. Ini adalah ulum daruriyah yang Allah SWT, sebab kita tahu syariah tidak ada yang bercanggah dengan akal. Jadi selalunya bila kita sebut akal ni, orang akan faham akal yang bersifat umum. Ada akal yang, tapi yang kita sebut, kalau mutakallimin sebut akal itu adalah qawaid aqliyah al-muttafaqah, ataupun benda-benda yang daruriyat, benda-benda yang badihiyat. Jadi setakat itu dulu untuk jawapan kepada soalan. Nanti insya-Allah kita sambung pada esok hari. Kalau siapa-siapa yang tidak faham, dia boleh mesej dalam grup, kita boleh bincang dalam tu sama-sama. Mudah-mudahan kita ni akan membuka lebih banyak ataupun membuka luas lagi minda kita untuk berfikir tentang perkara ini. Okey. Jadi takat itu dulu. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama, jazakallah. Terima kasih Ustaz.